الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan mudah-mudahan kita mendapat keredaannya, kita mendapat keampunannya, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Pada malam ini ada dua kitab. Satu kitab Qaul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam wal Ma'mum ala mazhab Imam Syafi'i. Ini kitab mengenai hukum solat berjamaah imam dan makmum. Kitab ni patut malam ni lah kan. Malam ni patutnya. Okey. Satu lagi kitab peristiwa 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi terpulang pada tuan-tuan sebab saya dimaklumkan surau ni ada 4 kali dalam sebulan. Ya, Sabtu. Kan? Jadi dia nak pakai kitab apa saya tak tahulah kitab apa nak pakai. Antara dua kitab ni. Dan malam ni saya tak tahu kitab apa yang tuan-tuan nak. Sama ada nak membicarakan kitab ni. Kitab ini ialah memperbahaskan tentang imam dan makmum. Semayang kita tu lah kan berjemaah tapi kadang takut tak dapat pahala jemaah ya kan. Penat dia semayang harap dapat 27, tengok 7 pun tak dapat. Kan duk perasan 27 lah 7 pun tak ada. Sebab banyak perkara dan kitab ni saya baca sebenarnya setiap hari subuh di surau Taman Sriwangsa, surau Asy-Syakirin. Dah sampai kepada masalah yang ke-39, masalah yang ke-40. Saya dah baca kitab ni sampai masalah 40. Masalah ni banyak tuan-tuan, sampai masalahnya ialah 200 lebih lah masalah. 214 masalah. Sepanjang perbahasan itu ialah mengenai imam dan makmum. Kan? Rentetan daripada kes-kes yang terjadilah, masalah-masalah yang terjadi di kalangan orang yang solat berjamaah. Dapat rakaat ke tak dapat rakaat, perlu tambah ke tak perlu, boleh melawan imam ke tak boleh ke kan. Ada benda kita boleh lawan imam, ada benda tak boleh lawan. Ada kadang-kadang kita konon-konon kita nak menegur tiba-tiba batal. Kan? Ini masalah dia lah. Jadi jemaah rasanya belum ada kitab ni lagi. Kecuali kami di surau Asy-Syakirin ada kitab. Jadi tuan-tuan, yang ini kitab ialah 40 hadis akhir zaman. Ini menceritakan tentang peristiwa sebelum
Dan selepas kewafatan Nabi SAW, Nabi bagi tahu apa akan terjadi. Kenapa Nabi bagi tahu? Sebab mudah-mudahan kita membuat persediaan menghadapi peristiwa itu. Contohlah kena COVID ni kan, Nabi dah bagi tahu dah apa patut kita buat. Tapi oleh kerana kita tak baca, kita tak ada persediaan. Tu yang kelang kabut tu. Sampai isu jarak sembahyang pun sampai hari ni tak habis lagi bahas. Boleh tak boleh kan. Seorang kata boleh, seorang kata tak boleh. Bergaduh je masalah ni. Duk jarak tu, duk jarak sembahyang, kata tak boleh jarak, kata kena jarak kan. Sebab Nabi dah terang dah dalam hadis ni. Dalam hadis ni Nabi dah terang apa persediaan kamu untuk nak menghadapi peristiwa selepas kewafatan aku, kata Nabi. Ni hadis dia. Terpulang pada malam ni tuan-tuan nak pakai mana? Tu imam pakai kitab ni ataupun kitab ni. Pulang lah. Kalau nak kitab ni, saya bahas kitab ni. Tapi kitab ni berbahas tentang satu hadis Nabi SAW. Siapa nak mana kitab? Saya ikut tuan-tuan lah. Saya tak boleh nak tentukan. Tuan-tuan ramai, saya seorang. Memanglah dulu mengaji, tok guru tentu. Itu dulu punya masa. Sekarang punya masa lain. Kalau ikut ustaz kata kitab ni, anak murid semua patuh. Setengah jalan besok anak murid kita tak sedap dah ustaz kitab tu. Tukar kitab lain dah ustaz, dah tukar. Habis ikut tukar je lah kitab. Tak pernah yang tamat. So saya tak ambil dah cara tu. Dulu masa kami mengaji di pondok ke, pondok pun macam tu. Tok guru tentukan kitab. Waktu tok guru tentukan. Bila nak mengaji ni tok guru? 2 pagi sekarang lah. 2 pagi je saya free, kata dia. Paginya tok guru pun tanya, kau nak mengaji ke aku? Kami nak ngaji. Kau nak ngaji datang lah 2 pagi. Sekarang kau buat macam tu, siapa nak datang? Bila Ustaz free Ustaz? 1 pagi. Ustaz seorang lah baca, kata dia. Kami nak tidur. Pasal tu saya lebih suka pada jemaah tentukan kitab. Kalau dia kata Ustaz bahas kitab ni Ustaz, saya bahas kitab ni. Suka tak suka tuan-tuan tahan je lah telinga. Sebab tuan-tuan pilih. Tuan-tuan tak setuju, kau yang pilih bukan aku. Kan senang gitu. Senanglah aku libah balik. Macam mana? Nak kitab mana? Jemaah. Ibu-ibu. Mana nak? Saya bagi 2 kitab. Malam ni. Sebab bulan depan dah mula start lain. Ni malam ni. Yang belah sini. Dia nak suka bahan bab ni cikgu. Saya bahan lah bab ni kan. Tahan je lah telinga. Pasal semua nunjuk ni, ni dapatlah malam ni. Okey, tak apa, kita bahas kitab ni. Makna kitab ni subuh Sabtu. Okey? Subuh Sabtu keempat. Kalau boleh carilah kitab. Kitab ni ada jual di bandar, ada jual lah di Bajerai kan. Ada jual. Hari itu kitab ni harga dia RM15. Saya tak tahu Tuan Haji beli dia. Tuan Haji yang beli itu. Surah tu Tuan Haji yang belikan. Jadi tuan-tuan pergilah cari siapa nak kitab tu, pergi cari di Bajerai lah. Kedai kitab kat mana Ustaz? Kalau kedai kitab pun tak tahu, tak dapat nolong tu. Kan? Okey. Jadi kedai surau kami ada yang tukang beli, Tuan Haji Sukaini yang beli. Surau kami kitab-kitab dia, pengajian kitab. Jadi tapi setakat ni tertangguh sikitlah. Ada sebab-sebab tertentu kami menangguhkan sikit pengajian subuh tu. Ya abang tanya tadi tu, dah 2 kali pergi tak ada kuliah. Untuk maklum dengan abang kan, tangguh kejap lah, tangguh. Biar hujan turun dulu, sejuk, besok baru kita mula balik. Dia orang tengah panas, tak tahu apa sebab. Tu saya kata, kadang-kadang orang mereport benda yang tak baik, kita mereport benda yang baik. Tu gila nama kan. Orang report benda tak elok. Contoh orang tak sembahyang, kita report kan. Betul. Orang dedah aurat, kita report. Betul ni. Ini orang sembahyang report. Tu gila. Kan? Tu namanya 5 perut 3 serangkai. Buta perut tak ada akal. Kan? Tak cerdik. Pergi report benda-benda macam tu apa. Orang nak mengaji. Kesianlah macam abang ni tadi datang 2 kali dah Ustaz, tak ada pun kata dia. Saya tak boleh bagi tahu dah sebab saya
Info tak ada lah dekat saya. Info tanya-tanya kawan-kawan je lah. Kami pun tak war-warkan sangat hari itu. Okey, kita masuk dalam ni hadis 40 peristiwa akhir zaman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ni tentang Islam hanya tinggal nama, kata Nabi. Nabi kata akhir zaman nanti selepas kewafatan aku ni, Islam tu dah tinggal nama je tuan-tuan. Kehidupan dah tak cara Islam, apa pun dah tak cara Islam dah. Muamalahnya tak cara Islam, akhlaknya tak cara Islam lagi, dah habis dah, tak ada dah. Dah tak ikut Islam betul-betul. Cuma mengaku je lagi. Islam tuan, Islam. Tengok rambut terpacak dia ni, betul ke dia ni Islam kan? Rambut pacak, tattoo pula tangan kan, tindik pula telinga. Kita tanya dia, Islam bang? Tengok orang kita jangan hukum luaran. Macam tak orang Islam je rambut ni. Dia yang penting dalaman. Sebab dia tak faham. Dia ingat Islam tu dalaman kan. Kalau dalam clear, mana keluar clear lah. Dia dalam tak clear tu dia buat luar tak clear tu. Kan? Kita tengok hadis ni. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud rawahul Baihaqi. Tuan-tuan tengok hadis ni betul-betul daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir tiba satu zaman. Ni Nabi bagi tahu dah sampai waktu, dah sampai masa, dah sampai zaman ni. Masa ni dah hampir dah, dia kata. Di mana tiada tinggal dari Islam itu kecuali hanya namanya sahaja. Nama Islam dah. Cuma akhlak tak ikut akhlak Islam. Nama Islam dah. Muamalah tak cara muamalah Islam. Islam memang kita kata Islam. Berjiran tak cara Islam. Apapun kehidupan ni, pakaian tak cara Islam. Sehingga dalam rumah tangga kita itu hidupnya tak ikut cara Islam dah. Contoh cara Islam, balik rumah, keluar rumah, makan, tidur, adab dalam rumah kita tu dah tak ikut cara Islam. Apa yang masuk dalam tu dah cara orang bukan Islam. Bahasa kasarnya macam ikut cara orang Yahudi lah dah. Hidup kita tu tak ikut dah cara Islam. Lunas Islam tu dah tak ada. Kenapa? Kata Nabi, sebab orang Islam di akhir zaman dah tak faham apa itu Islam. Sedangkan Nabi pernah dalam sebuah hadisnya yang panjang lebar yang disebutkan oleh Ibnu Umar, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam, kata Jibril alaihi salam. Maka Nabi pun jawab, Islam tu apa? Pertama-tama syahadah dulu. Faham betul-betul tentang syahadah dulu. Hari ni berapa ramai yang faham tentang syahadah? Berapa ramai yang faham tentang perkara yang membatalkan syahadah? Berapa ramai yang faham tentang perkara yang boleh membatalkan syahadah kita? Yang kata mengucap dua kalimah syahadah ni, apa dia? Kita bolehlah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Nak bagi faham betul-betul dua kalimah syahadah ni. Penyaksian terhadap Allah, penyaksian terhadap Rasulullah. Ni banyak tak faham kan? Akhir ni kita bercakap, kadang-kadang batal syahadah pun kita tak sedar. Sebab yang menzahirkan batal atau tidaknya syahadah lidah kita lah. Kadang-kadang bercakap,
batal. Apa nak buat? Kenalah mentajdid syahadah balik semula. Kena mengucap balik semula kan. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, beriman pagi, kufur petang. Beriman petang, kufur pagi. Sebab antara waktu itu ada benda yang kita buat. Kita mungkin tak sembah lah batu, tak adalah main colok, tak adalah letak pergi bakar colok letak depan, tak adalah kan. Memang tak lah. Pergi sembah batu, orang tanya buat apa bang? Saja sembah batu ni kata dia. Elok nak batu ni sembah? Tak ada, memang tak ada lah. Ucapan kita, ucapan kita yang boleh membatalkan syahadah. Tuan-tuan tengok dalam kitab Targhib wa Tarhib, dia ada sebut dalam tu benda-benda yang macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab banyak menyebutkan tentang perkara membatalkan syahadah. Cuma kita tak baca je tuan-tuan. Kalau kita baca, selama hari ni ucapan kita tu banyak yang boleh membatalkan, kita tak sedar. Sebab itu disunatkan mentajdid syahadah kita waktu nak beribadat. Sebelum angkat takbir, ucap dulu. Takut tengah semayang tu, semayang kita dalam keadaan syahadah kita dah batal sebelumnya. Sebab itu orang nak menikah, dia suruh ucap dulu sebelum ijab kabul kan. Cuma kita je tak nanya lah, tak nanya. Imam kata okey, belum kita mula ni, kita istighfar dulu, kita mengucap dulu semua lah, sama-sama ikut saya, kata imam kan. Sebab imam pun mengucap juga. Tak ada pun orang tanya asal mengucap lah mam. Orang nak ijab kabul nak mengucap bagai semua lambat lah. Cepat lah, ijab kabul je lah. Tak ada orang tanya kan. Dia suruh mengucap. Kalau tak dibagi nikah. Kalau tak, dia tak ulur tangan, macam mana kan. Tak diulur tangan, macam mana nak nikah? Tak mula kan, dia suruh mengucap. Pasal apa dia suruh mengucap? Mesti ada sebab. Jadi tuan-tuan pun tak tanya, dia pun tak cakap kan. Pasal apa mengucap dulu? Kena mengucap lah. Sebab ini nak menghalalkan perkara haram. Perkara haram nak dihalalkan dengan ijab kabul. Maka kita disuruh mengucap dulu. Sunat mengucap dulu, Islam dulu. Habis yang dengar kenapa nak mengucap? Engkau sebagai saksi pun kena mengucap lah. Sebab yang nak menyaksikan pernikahan orang Islam ni orang Islam, maka kau kena Islam lah. Kau kena mengucap elok-elok, sama-sama mengucap lah. Sebab itu dia kata okey, kita mengucap sama-sama lah. Semua yang ada dalam tu kita mengucap. Bila dah settle mengucap, baru dia ulur tangan. Itu yang ijab kabul sampai 3-4 kali tu kan. Sebab tak faham kan. Kalau kan faham pun, kadang-kadang yang jadi saksi tak faham. Saya dulu menikah, saya warning saksi dulu. Boleh jadi saksi? Boleh. Tahu hukum? Tak tahu, duduk dia jauh. Yang tahu hukum duduk sini. Kadang banyak kali saya kenakan, siap. Sebab yang buat 2-3 kali itu saksi ni. Aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan dengan mas kawin sekian-sekian tunai, kata imam. Dia pun enjut. Bila enjut, lambat dah jawab sikit, nak tarik nafas lah dulu kan. Tarik, saya terima nikahnya si Pulanah binti si Pulan dengan mas kawinnya sekian-sekian tunai. Sah. Saksi kata, dah okey dah, cuma lambat. Memang cabut tu. Dah okey dah, cuma lambat sikit. Dia enjut tu, jawab terus. Okey. Sekali lagi. Tenang. Kawan dah masuk 2 kali, dah gabra, dah orang dah ramai kan. Tenang. Kali kedua. Si Pulan bin si Pulan, ya. Aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulanah. Dengan berwakil walikan aku dengan mas kawinnya sekian-sekian tunai. Dia pun menjut, terus jawab terus. Aku terima nikah si Pulanah binti si Pulanah sekian-sekian tunai. Sah? Dah cuma laju, jangan laju sangat. Laju sangat. Slow tak boleh. Laju tak boleh. Sekali lagi. Tak apa, tenang, jangan laju sangat. Pelan-pelan. Tadi suruh cepat. Ni pelan-pelan. Kali. Aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan mas kawin sekian-sekian tunai. Dia pun jawab, aku terima nikahnya si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai. Sah?
Dia nya tu sekali je, jangan 2 kali. Nya pula dah. Tu yang sampai 10 kali tu. Lepas tu dia salahnya pengantin. Ni kena mandi dulu ni. Apa hal lah kena mandi? Saksi 2 orang tu pergi hantar mandi. Apa syarat ijab kabul? Ijab kabul ni benda apa? Serah terima. Aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwin sekian-sekian tunai. Aku terima nikahnya. Sah tak? Habis tu? Apa yang susah sangat? Kawan nikah. Tapi kawan ni menikah dengan Mak Saleh. Perempuan ni kahwin dengan Mak Saleh lah, tak cakap Melayu. Kawan saya nikahkan dia. Kawan saya pun tak pandai nak cakap orang putih tu. Orang putih ni tak pandai lah. Apa maksud kan? Itu dia nikah dalam bahasa Inggeris. Ialah imam. Kawan saya ni baca kan. Okey lah baca. Dah baca-baca punya panjang tu. Dia pun jut. Orang putih tu jawab, alright. Dia kata dia. Alright dia jawab. Dia tanya saksi sah. Saksi pun pening. Sudah, alright pula. Dia jawab, benar aku. Tak boleh panjang lagi. Sebab orang putih tu pun budak Melayu tu je aja. Dia kata kau jangan jawab panjang-panjang, ni masalah. Jawab alright. Kira apa yang kau cakap tu tujuan kan. Kawan telefon je. Syekh kat mana? Kat rumah. Ada? Ni Mak Saleh ni buat gagam pula katanya apa? Adakah aku punya panjang baca dia jawab alright aja. Sah tak Syekh? Saksi kata tak sah. Saksi kau orang apa? Orang Melayu. Dia faham juga betul tak? Aku tak tahulah, tapi dia saksi. Kau datanglah, aku pun datanglah pergi tengok. Kan? Dah berapa kali dah orang putih tu tak sah, dah mengeleng orang putih tu. Susah betul nak nikah punya orang Islam ni. La ilaha illallah. Aku pun datang. Aku tengok saksi. Faham hukum tak? Faham hukum. Faham tak dia cakap orang putih? Saya tak faham saya. Kau tak faham. Kau tak faham tapi siapa faham? Faham memang sini. Itu saya panggil lah seorang. Kau faham betul tak? Faham. Alright tu dia jawab tu apa makna dia? Setuju lah Ustaz. Begitu? Nak sekali lagi. Mari aku jadi saksi. Aku saksi. Dia pun ijab kabul. Ijab kabul betul juga. Alright. Aku pun kata, orang putih tu salam cium tangan aku. Cium. Cium tangan. Cium tangan. Cium tangan 6 kali dah tak lulus, tiba-tiba ustaznya datang, cium tangan terus. Tak, kenapa yang kita persulit? Sebab tak faham kan? Ijab kabul kan faham pun. Bab nikah kahwin mana orang faham? Baca taklid pengantin laki-laki. Bacalah kat pengantin perempuan, bukan kat imam. Yang nak faham tu taklid tu dia nak faham. Imam tak perlu. Imam nak apa faham? Dia yang suruh baca. Dia ni saksi, imam saksi. Kau bacakan dekat bini kau tu. Saya nama si Pulan binti si Pulan. Sekiranya meninggalkan isteri saya nama si Pulanah binti si Pulan selama 4 bulan qamariyah tanpa nafkah zahir dan batin, atau mencederakannya, memukulnya, macam-macam lagi itu kan. Dan sekiranya dia mengadu di mahkamah syar'i yang terdekat, maka dia membayar RM1 tebus talak khulu'. Maka siasatan dijalankan, ternyata betul, maka jatuhlah talak 1. Siapa nak baca ni? Pengantin laki-laki. Dekat siapa nak baca? Dekat pengantin perempuan tu lah. Pengantin perempuan tu ngadap dia. Kau faham tak? Faham. Apa yang kau faham? Kalau awak tinggalkan saya 4 bulan tanpa nafkah, tanpa khabar berita hidup ke mati ke apa semua, tanpa hantar wakil apa semua, saya mengadu ke mahkamah syar'i terdekat, ternyata betul, jatuh talak 1, iddah 3 bulan. 3 bulan suci qamariyah, dia kata. Faham? Setuju ni? Setuju. Baru dia tanda tangan. Imam saksi dia. Ini kau baca kat imam. Imam pun tanya dia balik. Faham? Dia baca. Faham lah. Tu. Yang tu tak faham lah. Dia tak tahu apa. Tu yang dia duduk je kat rumah. Kak, suami mana? Tahulah tak balik-balik. Bila tak balik? Dah lama dah. Berapa lama dah? Kat setahun dah. Habis tu cari lah, kata dia. Habis akak tak ngadu ke? Nak ngadu kat siapa? Pergi mengadu jatuh agama. Kena ngadu ke? Kena ngadu lah, tu taklid. Pergi lah ngadu kan. Tapi dia tak ngadu sebab dia tak faham. Dia duduk macam orang bodoh.
laki tak ada, nakah tak ada, apa tak ada. Dia nak buat apa? Tu namanya gantung tak bertali. Situ kena faham bab tu. Orang Islam ni kena faham bab tu. Tak apalah, nanti saya ajar bab menikahat. Tapi ni semua dah nikah kan. Dah ramai yang menikah lah. Yang tak menikah tak ramai. Tapi kalau nak nikah kali kedua, kena belajar lah balik. Nikah yang itu tak apa nak cantik sangat. Tak apa nak faham. Tak apa nak faham kan. Itu kalau kali kedua lah. Tapi tak adalah muka ni. Muka penakut. Okey. Okey. Jadi Islam tinggal nama je tuan-tuan. Tak ada apa yang ada lagi dah. Pakaian tak ikut cara Islam. Tuan-tuan tengoklah ramai yang tak ikut cara Islam. Bila pakai cara Islam tu orang pelik lah. Pelik lah kan. Bila orang perempuan pakai tudung labung, tutup muka, nampak pergi mata orang, sepelik. Padahal tu cara Islam, pakai Islam kan. Tapi nampak pelik. Pelik tak tuan-tuan pakai baju, nampak sini sikit, belakang sikit, kat sini sikit kan. Lawa juga baju dia pakai. La ilallah. Yang itu pula lawa. Yang nampak kan. Sebab itu kan memang pakaian orang perempuan Islam suruh. Sebab orang perempuan ni ada harga diri, dia ada nilai dia lah, ada nilai. Bila barang bernilai, dia kena tutup lah. Nama cuma barang bernilai kan. Barang bernilai ni ada, dia kena tutup. Rambut, dia orang ada nilai rambut. Cuba bini kita tak ada rambut, nak tak tuan-tuan? Bini kita botak lah. Nak, abang nak bang? Dah tutup macam ni ha? Bini botak nak. Ha? Alah rambut je tak ada, lain okey. Tak nak? Tak boleh tak? Tak nak kan? Sebab orang perempuan, dia ada nilai lah rambut tu kan. Tuan-tuan semua nak rambut bini kita tu semua ada nilai. Tu yang tuan-tuan dia colorkan perang lah apa semua. Pasal rambut tu ada nilai, kita nak rambut tu. Kan? Pasal tuan-tuan, satu orang perempuan dia suka buat rambut, dia jaga rambut. Rambut tu lah yang buat, yang bernilai tu. Jadi yang bernilai ni dia kena tutup. Kan? Sebab barang bernilai dia kena simpan elok-elok kan. Ada tak orang barang kemas yang bernilai orang sepah-sepah? Gelang tangan gantung kat pintu pagar. Ni siapa punya gelang tangan? Sayanya apa ke sini kau gantung? Yalah bang. Tak, itu tak sempat 1 minit. Dia simpan lah dalam box, dalam kotak, nak jalan baru pakai. Sebab mahal kan? Barang kemas kan? Ada nilai. Jadi orang perempuan ni ada nilai. Sebab itu dia kena tutup. Makna kalau tak tutup tu tak ada nilai lah. Nilai tak ada. Kan? Sebab alah sepah-sepah lah nilai. Tak ada nilai kan jenis tak ada nilai, sepah-sepah je lah. Bernilai pun ada tutup, ada sifat dia. Tu Islam suruh. Tapi orang Islam ini pelik. Bila pakai macam tu, alah, dia ni tak panas kan. Berkelubung dia pagi petang. Dia boleh buka lah bilik, lah rumah yang tak ada bukan mahram dia, semua mahram dia kan. Silakan. Kalau lah rumah yang ada bukan mahram pun tak boleh buka juga. Walaupun dalam rumah. Sebab itu salah kita kata ni zun nutup aurat. Tak kena. Zun tutup aurat kat mana? Kat masjid. Tak kena tu. Banyak kan kat masjid surau kan. Selalu ditulis kan zun menutup aurat. Tak, tu bukan zun. Zun menutup aurat ialah zun yang ada bukan mahram. Semua zun dia. Zun dedah aurat mana? Zun yang mahram semua. Silakan. Dalam rumah ke, dalam dewan ke, semua mahram dia. Silakan buka. Tak ada masalah. Dalam rumah ada ipar duai yang bukan mahram dia, tetap dia kena tutup. Tapi hari ni tak faham Islam, kehidupan yang tak faham Islam ini, dia jadi masalah lah tuan-tuan. Kadang-kadang ipar duai kita duduk dengan kita. Contoh kan, kita ada adik ipar perempuan, adik isteri kita lah, tapi dia perempuan kan, duduk dengan kita. Dia kena jaga aurat. Katalah isteri kita ni kerja malam, kita tak kerja lah, duduk dengan adik ipar kita. Boleh ke? Tak boleh tu. Sebab dia bukan mahram kita. Yang boleh duduk siapa? Adik laki-laki isteri kita tu. Atau adik kita yang perempuan. Kau adik laki-laki duduk dengan kita pun tak boleh juga. Sebab dia tak mahram dengan isteri kita. Tapi dulu orang tua kan, orang tua dulu fikir apa? Kalau kita contoh daripada Batu Pahat ke KL lah contoh kan. Dapat kerja kat KL atau belajar KL lah. Jadi daripada kau duduk rumah sewa, baik duduk rumah abang kau tu kan, rumah akak kau tu. Tak adalah akak kau boleh tengokkan kau. Tapi dia adik ipar kita, perempuan kan. Boleh ke duduk? Tak boleh duduk. Tapi Islam ini dah atur elok. Tinggal lagi orang dulu dia tak faham sangat benda tu. Alah, takkanlah dia nak kira sangat duduk dengan dia.
Penduduk Masewo, ni bukan masalah berkira tidak, ni masalah hukum yang datang. Kan? Banyak orang tak faham ni. So itu kadang-kadang kita salam ipar 2 hari kenduri, kahwin, hari raya kan. Elok je salam. Kehidupan tu bukan cara Islam dah. Tak cara Islam. Ni bukan orang lain ni sepupu kau. Sepupu boleh kahwin tak? Sepupu ni boleh kahwin. Tapi kalau kita tak salam, orang tua tengok kita. Kau apa tak salam? Tu sepupu kau tu. Tapi tak boleh salam. Pasal tak boleh salam tak? Dulu okey je. Bila okeynya? Dulu pasal tak faham hukum. Tapi kita hari ni yang Nabi sebut, akhir zaman nanti, kamu tengok benda ni akan terjadi, kata Nabi. Ni yang terjadi ni. Habis macam mana kita nak buat? Apa persediaan kita? Ni yang kena mengaji ni. Yang ada kena cari ilmu ni. Kehidupan ni dah jadi macam tak ada apa tuan-tuan hidup ni. Dah tak cara Islam hidup kita tu. Dalam rumah tangga tu sendiri. Dalam masyarakat tak ikut cara Islam dah. Akhlak dah tak ada. Semua dah tak ada tuan-tuan. Adab dah tak ada. Semua perkara banyak benda tak ada. Ni yang Nabi kata ialah, dia kata Islam hanya tinggal nama. Bila orang tanya, macam ni ke cara Islam? Nampak? Nampak tak? Ni soalan dia. Macam ni ke Islam? Kita pun tak tahu nak jawab. Kan? Jadi tuan-tuan, ni yang pertama kata Nabi, Islam hanya tinggal nama sahaja tuan-tuan. Islam tinggal nama sahaja. Rugi kita tuan-tuan kalau kita tak faham. Sebab kita menanggung dosa setiap hari, setiap waktu. Sebab kita tak faham cara Islam, hidup cara Islam. Itu belum masuk muamalah cara Islam dan sebagainya lah. Banyak cara Islam yang kita tak faham hari ini. Kehidupan tak cara Islam lagi dah. Walaupun nampaknya macam orang Islam. Pasal itu Islam ni nampak tak indah, nampak tak cantik. Bak syahadah tak betul, bak ibadat kita, bak semayang kita, bak puasa kita, tak ikut, tak Islam betul tuan-tuan. Bak apa sajalah tuan-tuan. Jadi Nabi kata, la yabqa minal islami illa ismuhu. Nama je lagi Islam. Ramai dah orang nama Islam tapi Kristian. Saya pernah ngajar di KLI kan. Waktu tu pengurusi MAS ialah Idris Jala, orang Sarawak kan. Dia ni bukan orang Islam tau. Dia bukan orang Islam. Jadi namanya Melayu, Idris Jala nama dia. Jadi saya ngajar di KLI. Ngajar di KLI. Orang-orang kita ni jumpa dia bagi salam. Assalamualaikum. Tahu-tahu dia ni bukan orang Islam. Kan? Dia ni orang Kristian. Tapi namanya Melayu. Nama je Melayu. Idris Jala. Kan? Ramai orang Melayu kita. Sampai boleh letaklah sekarang ni Melayu Kristian. Kan? Melayu Kristian. Jadi tuan-tuan kena jaga baik-baik benda ni. Jangan sampai hanya ada nama sahaja. Okey. Yang kedua kata Nabi, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Quran ini kata Nabi tiada tinggal dari Quran tu kecuali hanya tulisan sahaja. Tu yang tuan-tuan tengok tu. Tulisan saja. Memahami pun payah. Nak mengikut apa yang dalam Quran pun susah. Kan? Padahal Quran ni sebagai petunjuk. Tuhan tunjuk dalam Quran tu, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Tuhan tunjuk. Tuhan turunkan Quran ni sebagai petunjuk bagi manusia ni, membezakan hak dengan yang batil. Tapi siapa yang nak faham? Nak baca pun susah sekarang ni. Nak belajar baca Quran pun susah. Banyak Quran 30 juzuk tu tuan-tuan. Macam mana tu nak baca tu? Bila kita nak buka dia tuan-tuan? Kita ni tuan-tuan boleh buat. Bila nak buat tuan-tuan? Okey, maghrib, lepas sembahyang maghrib 10 minit, 5 minit, ada ustaz ke tak ada ustaz? Ustaz, ambil masa 5 minit ustaz. Buat apa? Kita baca Quran ramai-ramai. Imam bawa, kita buka Quran satu-satu, kita baca ikut perlahan. Alah, saya tak pandai lah ustaz. Tak apa, ikut perlahan, insya-Allah. Tempat saya tuan-tuan pun buat macam tu juga. Sebulan berapa kali khatam? Berapa kali kita khatam tuan? Kalaulah baca satu waktu tu
subuh je baca ambil 5 ayat. Kan? Bayangkan subuh 5 ayat, maghrib 5 ayat, 10 ayat satu hari kita baca. Kan? 10 ayat je satu hari baca. Sebab kita nak kena baca ramai-ramai. Kalau seorang-seorang nak buka Quran tu tuan-tuan, keseliat jugalah kan. Lepas sembahyang ambil Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili iza saja. Payah seorang-seorang payah, seorang-seorang payah. Kita ni semua nak berjemaah tuan-tuan. Jemaah tu baru semangat sikit baca kan. Tapi kot seorang-seorang tu lihat nak buka. Jadi kita buatlah satu program lepas subuh, lepas maghrib, lepas subuh, lepas maghrib, 2 waktu ni kita ambil masa 5 minit, 7 minit. Baca Quran balik semula. Jangan sampai besok Allah Ta'ala angkat Quran ni, langsung tak boleh baca dah. Sekarang ni pun ramai orang tak kerti baca Quran. Dulu Yasin pun tak kerti baca. Kita kena buat lah. Kena buat. Lepas subuh kita ambil 5 ayat. Tak sampai 10 minit pun baca Quran perlahan. Sekurang-kurang Quran itu ada guna. Ini tersusun rapi, cantik. Tu nunjuk tak baca lah tu. Kalau buka tu kan berbunyi lah terang. Nunjuk tak pernah buka. Bukan orang sini lah, tapi dah panggil sini-sinilah kena dulu. Rasa tak baca dah kan. Tak baca, mana baca tu, payah nak baca tu. Kita start balik semula lah. Balik pelamin. Imam habis je doa, okey, buka dulu. Sebelum sembahyang sunat, buka Quran. Ambil, baca 5 ayat, 5 ayat, ikut. Imam baca dulu. Takkan ngikut pun tak arti. Ikutlah dulu kan. Tapi tak tahu tajwid lah Ustaz. Tak apa, perlahan-perlahan. Tajwid ni bukan mesti baca ini idgham mutamasilain, ini ifa, ini tak. Tajwid ni tahu panjang, ini panjang. Ini pendek, ini dengung, ini tak dengung. Cukuplah. Kalau nak tahulah idgham lah, ifa lah, iqlab lah, mad wajib lazim kalimi musaqqal, mad tabi'i, mad tuma, ini nak mengaji. Ni. Nak ingat? Mengigau mimpi tak ingat. Ni lah umur macam ni umur yang dah berumur ni kan, nak ngaji balik semula lah. Huruf idgham ada berapa? Huruf iqlab ada berapa? Nak suruh hafal ni. Banyak benda lain dia aku nak hafal. Tak ingat. Nak mengaji itu umur 6 tahun 7 tahun punya. Itu apa maksud qalqalah? Apa maksud qalqalah sughra? Apa maksud qalqalah kubra? Itu waktu muda lu ngaji. Kalau dah tua-tua macam ni payahlah sikit. Dapat pangkal ujung pula lesap. Balik rumah kang dua-dua lesap. Payah. Dalam Quran pun sekarang dah tulis. Ni apa? Azan dulu tuan.
Okay, kita sambung sikit tuan. Jadi Al-Quran ini kata Nabi wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Tu sebab Quran ayat-ayat banyak digantung dan sebagainya. Tu sebab kedai makan pun sekarang gantung Quran kan. Gantunglah ayat. Ni kedai orang Islam ni pasal tu ada ayat Quran tu. Kan. Dah kali bukan orang Islam pun yang gantung pun kadang-kadang. Sebab itu kena baca. Kadang-kadang kita jangan belilah tuan-tuan khat-khat yang kita tak faham. Kadang kita suka beli khat-khat yang kita tak faham ni, bergulung-gulung, tak tahu mana pangkal, tak tahu mana ujung dia. Yang ada ni pun kita tak faham, yang bergulung tu lagi lah tak faham. Akhirnya besok buang-buang. Itu generasi kita tak faham. Generasi anak kita besok, cucu cicit kita besok. Tuan-tuan tahu tak ada orang beli jam kan? Dalam jam tu ada tulisan Quran tau. Dalam tu. Kan? Kadang-kadang tak faham tau. Jam tu dah mati, jam tu dah lama. Sepak sana, sepak sini. Tu ayat Quran tu. Kita beli yang faham je lah tuan-tuan. Beli ayat kursi yang faham satu-satu itu yang faham. Ini bila kita tanya, tu ayat apa tuan? Ayat bahtera Nabi Nuh. Apa ayat tu? Tak tahulah, tapi dia orang cerita tu ayat kapan Nabi Nuh lah tu. Mana pangkal lah? Tak tahulah pangkal, saya tak tahu, tapi cantik lah Ustaz. Akhirnya tuan-tuan, saya itu jangan beli khat yang kita tak faham. Khat tu memang cantik tuan-tuan, memang cantik. Yang buat tu seni lah. Tapi biarlah yang faham, kita boleh baca. Ni sampai tak boleh baca tuan-tuan, bergulung-gulung, tak tahu mana ujung, tak tahu mana pangkal.
Ini bukan bab perhiasan. Quran bukan untuk dijadikan barang perhiasan. Untuk dibaca, kemudian diamalkan, tuan-tuan. Ini kata Nabi yang kedua. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda, kata Nabi. Masjid-masjid mereka indah, tapi ia kosong dari hidayah. Masjid berjuta, tuan-tuan. Harga masjid berjuta. Akhirnya masjid cantik-cantik ni apa buat? Kena kunci lah. Sebab barang dalam dia mahal. Bila musafir datang, bayanglah kat luar tu. Yang dalam ni cantik tapi tak boleh guna lah. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Tambahlah Covid ni kan, masjid surau Allah, suram, tuan-tuan. Di Johor ni, di Batu Pahat ni, alhamdulillah boleh juga buka maghrib lagi. Boleh juga buat kuliah. Di Selangor, di Kuala Lumpur hari ni, apa yang boleh lagi? Kuliah pun tak boleh. Semua kuliah online. Pasal itu saya buat online ni, tuan-tuan. Pasal jemaah lah minta ni. Ustaz tolonglah buat online, Ustaz. Ustaz duduk di Batu Pahat boleh buat kuliah, buat online lah. Kami nak juga ilmu, Ustaz. Kami tak boleh buat apa dah ni kat sini. Kami duduk je lah kat rumah. Habis nak kuliah dah tak boleh. Semua tak boleh. Harapkanlah online. Siapa pula ustaz nak buat online hari-hari? Siapa? Kalau masjid tak minta, surau tak minta, takkan dia nak buat? Jadi saya datang sini tu sebab saya buat kotak, saya tak buat online ni, kan? Sebab saya malas buat online ni. Pasal apa? Kadang dah buat online ni, dia masjid pun tak nak datang. Ya, kata dia, ustaz online selalu. Jadi malas saya nak buat. Jadi saya datang Batu Pahat ni atas permintaan jemaah saya di Kuala Lumpur, di Selangor. Dia minta ustaz buatlah online. Okey, saya buat live ni, tuan-tuan. Kalau tak ada makna saya nak buat benda ni. Kau datanglah kuliah. Tapi di Selangor dah tak boleh buka. Kuliah tak boleh, bukan takat maghrib, semua tak boleh, tuan-tuan. Datang semayang je 6 orang. Sebab yang semayang yang 6 orang tu semua kebal-kebal lah. Covid tak kena memang. Covid tak wani memang. Yang dipilih. Ingat tak, dia pun tak tahu apa peraturan. Alah, buka je lah masjid ni. Suruhlah buat ikut SOP. Jaga je lah SOP. Nak kena tu nak macam mana kan. Ni boleh buka tapi 6 orang. Boleh buka 5 orang. Alah. Habis yang 5 ni tak kena kan. 5 ni kebal lah kan. Sebab kuliah tak boleh. Tuan-tuan tengok tak? Daripada bulan 3 tuan-tuan tahu. Bulan 3, bulan 7 baru buka. Bulan 8, bulan 9 tutup balik. Sebulan je dapat, tuan-tuan. Sebulan setengah lah dapat hari tu. Tu tutup balik. Tuan-tuan di Batu Pahat ni alhamdulillah lah masih boleh buka maghrib. Sebab Covid datang subuh je. Kan? Dia tak datang maghrib. Dia okey lagi lah, bolehlah gagah lagi kan. Dia Covid ni pun pandai juga pun. Dia tengok waktu-waktu tertentu je dia datang. Subuh datang. Duha dia datang. Zuhur kan. Dia maghrib dia kurang sikit lah. Dia datang juga sampai kat pintu je tengok. Lepas tu dia pula, aku tak tahu apa dia peraturan ni. Ya. Jadi tuan-tuan, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Tuan-tuan tahu tak? Masjid berjuta harga, tuan-tuan, tapi tutup. Orang tak ada. Saya mengajar, tuan-tuan, daripada tahun 96 saya mengajar kan. Sekarang ni alhamdulillah lah di bandar ramai jemaah datang. Dulu masa tahun 96 tuan-tuan saya mengajar kan. Allah, jemaah tuan-tuan, tak ada orang tuan masjid ni. Tak ada orang. Kat kampung lagi tak ada 5-6 orang. Itu pun yang datang tu kira maghrib dengan isyak je lah. Yang jenis dia punya peserta tu jenis maghrib isyak punya. Dia zuhur tak ada punya, subuh punya tak ada. Maghrib isyak. Apa maksud maghrib isyak ni? 80. Umur 78. Semua nyanda kat tiang. Tentu. Faham cik? Bolehlah ustaz. Cik penat ke? Ngantuk ustaz. Ngantuk. Tiang tu seorang kan. Tu binding tu seorang kan. 5-6 orang je lah. Saya ngajar dalam tahun 96. Saya start ngajar bulan 11 tahun 96. Entah kan? Bila saya ngajar saya tengok Allah, 5 orang. 6 orang, 5 orang kan. Kalau azan tu dengar tak dengar je. Batuk sampai 3-4 kali baru habis. Allahu akbar, Allahu akbar. Ujung dia kuat. Pish tu.
5-6 orang kan. Sekarang alhamdulillah, ya utama di bandar-bandar sekarang lah. Di kampung masih lagi tuan-tuan. Kalau belah sana di kampung kurang orang. Di bandar-bandar ni pasal campur, ada orang Sembilan, ada orang Johor, orang Kelantan, orang Kedah semua datang kan mengaji, ada kuliah. Dulu tak ada kuliah tuan-tuan. Tak ada kuliah. Mana ada kuliah dulu tuan-tuan? Saya ngajar dari tahun 96. Saya tahulah sampai hari ni saya ngajar, saya tengok je. Sekarang ni alhamdulillah lah, dapatlah 5-60 orang. Walaupun kalau tanya rumah ada berapa ratus? Rumah ada 400, datang 50 orang. Okeylah, boleh lah ni. Dia tak datang langsung. Rumah 500, kau seorang je hantar orang Islam, penuh masjid tuan. Macam taman ni lah, taman ni contoh kan. Berapa ribu rumah taman ni? Ada 800 buah rumah? Lebih? Tak sampai? 800? Dekat lah. Tak payahlah 600 je lah. 600, seorang je wakil. Tapi tak tahulah, aku bukan orang Islam yang lain tu, tak tahulah, yang ni je tak tahulah kan. Yang Islam yang ni je Ustaz, yang lain tu tak ada. Tak tahulah saya kan. Tapi kalau 600 ni, hantar seorang wakil je, satu rumah, 600. Penuh surau ni, tak cukup, lempah surau ni. Tapi tak hantar. Bukan tak hantar. Tak tahulah. Sibuk, tak tahu lah. Dia tak sibuk, besok bila nak buat kenduri tak sibuk lah. Bila nak buat kenduri esok, nak pakai orang surau masjid tak sibuk waktu tu. Waktu tu datang surau pun nak datang jemput je lah. Tapi dia kena, yalah orang surau pun dah cakap, kau tak datang besok surau, besok kalau buat kenduri kita orang tak datang kan. Kau datang. Dia pun dengar-dengar yang itu. Risau kat dia kan. Sudah dia ni alamak. Jadi sebulan kita buat kenduri, datanglah dia surau. Dia pun pandai ke? Datang dia surau kan. Itu saya kata, saya kenal jemaah yang datang surau masjid ni untuk apa. Kau datang nak jemput tu kita tahu dia siapa. Macam ni lah songkok datang. Ini datang nak kenduri, nak jemput kenduri lah ni. Macam ni pakai. Tak, kita, dia nengok kita pun macam tu. Sebulan sebelum kenduri lah. Dia pun dah plan dah. Sebulan sebelum tu pun dia dah datang. Awal lah dia datang, tak ada lah macam tadi saya datang awal, tak ada lah kan. Saya dulu sampai pada imam, tak ada lah kan. Dia sampai dulu tau, dia bersiap. Siap belum buka, dia tunggu kat pintu tau. Sebulan. Kita pun tengok, alhamdulillah dah berubah abang ni. Kerap tu dia datang 5 waktu tak tinggal, baguslah alhamdulillah. Dah dapat hidayah, dah ustaz ceramah kita dapat hidayah dia kan. Kok sebulan dia jumpa cikgu, ada hajat sikit. Apa? Nak buat kenduri je, tahlil tu. Tak buat lagi rumah tu. Bila nak buat? Ni malam minggu tu. Dia nak jemput orang surau. Cikgu tengok dah sebulan datang kan. Cikgu pun kena tipu. Kena mana boleh. Pak Imam tak Pak Imam mesti kena tipu je. Sebab saya pun pernah kena tipu tu saya tahu. Aku ditipu. Datang. Boleh cikgu? Cikgu kata, boleh lah. Kuliah ada kuliah cikgu. Tak apalah, kita batal lah kuliah, kata cikgu, nak kenduri. Batal kuliah. Pasal dia datang jemaah. Batal. Cikgu pun kita, Ustaz, minta maaf lah, Sabtu malam minggu ni kita kuliah kita postpone sebab ada tahlil lah, Ustaz. Yalah. Besok Isyak pergilah kenduri kan. Kenduri lah. Dia jemput. Uyun pergi tuan. Jemaah. Semayang pun sah depan. Sipi-sipi dengan imam dia duduk. Kenduri. Habis kenduri malam tu, besok datang dah. Tapi sangka baik lagi lah. Mungkin penat kot mana tadi kenduri kan. Pinggan kemas rumah, penat lah. Sehari ke sehari tunggu. Dah tak muncul-muncul. Bila pula muncul? Nak kenduri tahun depan dah. Tapi bukan taman. Taman lain lah bang kan. Bukan taman ni lah. Ini contoh lah. Taman lain lah. Tapi kau ada, bagi tahu dia orang. Kau jangan buat macam tu. Kan. Sebab dulu waktu saya cakap terang. Kau tak datang, aku tak pergi kenduri. Aku cakap terang. Kau tak ada baca doa. Kau jangan tipu-tipu aku. Kau tipu aku sekali je kau dapat. Lepas tu sendiri ingat. Kau meninggal aku tak nak mandikan. Aku tak nak urus. Sebab kau tak nak datang.
Kan? Kau datanglah sama-sama lah kita. Nanti sama-sama lah kita uruskan kan. Bukan suruh datang hari-hari, tak ada lah. Seminggu tu ada masa 2-3 kali datanglah. Tak dapat datang subuh, datang zuhur kan. Hari kerja tak dapat lah tuan. Datang hari cuti. Saya minta maaf tuan, maghrib memang tak dapat balik pun dekat nak isyak. Datang isyak. Saya 5 waktu tak dapat. Kau hebat tu ni. Ya betul kau ni. Kau biar betul. 5 tak dapat. Saya 5 waktu tak dapat. Kecuali kenduri boleh dah dapat. Banyak kau. Banyak gagap kau kenduri kau dapat. 5 waktu tak dapat. Kau dapat dengan aku. Saya pernah kenalkan tentang dia jemput kenduri, dia tak datang surau. Saya cakap dengan jemaah, saya tak pergi saya kata. Saya cakap tentang saya tak pergi. Kenapa saya tak pergi? Dia tak datang jemaah. Dia jemput pun tulis kat whiteboard kan. Suruh whiteboard tu pergi hantar kat dia. Saya tak nak pergi. Penyudahnya jemaah semua tak nak pergi. Saya ugut Bilal. Bilal kalau pergi, Bilal bersubahat. Ustaz, bersubahat saya kata. Menggalakkan tak nak datang surau ni. Tak nak pergi Ustaz, balik Bilal. Balik. Semua saya ugut, imam semua saya ugut. Semua tak pergi. Mengadu tentang kamu, apa pasal ustaz ni tak nak datang kenduri? Saya kata macam mana nak datang? Kita je nak imarah rumah dia. Dia tak pernah datang imarah rumah Allah Ta'ala ni. Besar sangat ke rumah dia tu. Tuan Gama kata, tapi keras sangat Ustaz. Kalau tak keras, Ustaz datang lebih baca. Pula saya pula. Ustaz bila datang baca? Saya pun tak nak. Ada tak nak, duduk diam. Engkau tak nak sebab kau tahu dosa kan? Betul kau suruh aku? Kau nak suruh aku tahu dosa tu, banyaklah kau. Sebab itu Tuan Gama pun tak layan saya sangat. Ustaz ni gila ni, kata dia. Kau janganlah. Orang ngadu-ngadu pun dia tak layan dah. Tak tahulah, dia kata pandai-pandai lah, cakaplah dengan Ustaz tu, bincanglah dengan Ustaz tu. Sebab tak kena, kita je imarah rumah dia. Bukan sekali dua, kita dah pergi rumah dia tu 3-4 kali dah. Nak katakan tak doa, dapat hidayah. Datang, bagi tazkirah lagi. Tuan, kalau boleh datanglah surau ni. Kau tak dapat 5 waktu pun, datanglah tuan. Sesekali pun datanglah, seminggu sekali pun datang. Jangan nampaklah muka. Ni sampai imam tak kenal macam mana? Imam tak kenal. Macam mana tuan? Datang di surau tu. Nak jumpa imam lah. Cakap dengan imam ni. Ni imam. Saya punya abu jadi imam. Imam. Dia cakap dengan saya. Nak jumpa imam lah. Nak jumpa imam. Duduk mana tuan? Duduk sini. Dah lama? Baru je lah. Dalam 2 tahun lebih lah, kata dia. Jadi tak kenal ke imam sini. Perasan lah imam, tapi tak kenal lah nama dia. Saya pun akalkan dia. Imam tak ada, imam keluar. Di mana? Tak tahu dah. Tak balik kot saya kata ini. Macam mana imam tak boleh duduk surau? Lepas tu imam duduk surau. Dia lah salah kat aku. Kepentingan dia nak suruh baca doa, dia salah kat kita tu. Imam betul duduk surau ni. Macam mana imam tak ada surau? Kita nak jumpa imam. Ada apa? Nak penuhi dia kata nak jumpa imam lah. Imam keluar tak balik dah kot. Ini dia kata kena ngadu Tuan Gama ni. Apa imam tak ada jaga surau? Imam surau duduk surau lah. Sedap je kau balun aku. Yang kau cakap depan aku tu. Itu saya kata, telefon lah. Saya kata telefon je Tuan Gama. Apa ada nombor telefon? Aku bagi nombor telefon. Nah, nombor telefon Tuan Gama, telefon. Belum dia telefon, aku pesan kat dia. Nanti kalau Tuan Gama cakap, bagi tahu saya bagi tahu imam. Akulah imam. Apa itu saya bahasakan terus. Tuan cakap dengan imam lah. Ni imam ni. 2 tahun setengah imam tak pernah datang surau kan. Aku balun situ je aku balun. Ustaz lah. Yalah, akulah imam. Yang kau marah tadi tu imam tak duduk surau. Aku nunggu kau ni. Itu malu-malu. Asal macam sekarang. Pergi ngadu lah. Pergi ngadu. Tuan tak datang surau 2 tahun duduk taman ni. Surau imam tak kenal. Saya imam sini, imam tak kenal macam mana? Macam mana jadi duduk sini? Kita duduk taman mana-mana pun, pertama siapa cari dulu? Cari imam dulu, cari pengusi dulu. Siapa pengusi duduk sini? Jumpa. Siapa imam sini? 2. Cari Bilal menguruskan jenazah. 3. Sebab besok kau mati nak cari siapa? Tanya lah. Siapa Bilal sini? Siapa pengusi sini? Siapa ni? Imam sini. Besok apa-apa senang. Ya, kalau meninggal tuan-tuan nak telefon siapa dulu?
Kalau tuan-tuan tak kenal lah kan, siapa ni tuan-tuan nak telefon? Kalau tak telefon imam, pengusi, Bilal tu, siapa telefon tu? Ini duduk taman. Yang pertama dia cari mana? Dekat tak kedai sini ya? Kedai makan dekat tak sini? Ini urusan harian kita besok. Kematian, sakit pening kita, masalah taman kita, siapa nak ngadu? Cantik masjid, lawa, indah, orang tak nak datang, sampai imam pun tak kenal. Jangan. Jadi tuan-tuan, kita ni hari ni masjid memang lawa. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Kosong dari petunjuk Allah Ta'ala. Nak ngajar susah, nak buat apa susah. Tuan tengok kan, nak azan pun sekarang tuan-tuan, ada setengah negeri speaker luar pun tak boleh buka, ganggu orang dan sebagainya. Nampak tak sekarang? Tu saya kata, habis kita buat speaker mahal-mahal buat apa? Puluh ribu. Bukanlah ambil masa sampai setengah jam pun azan. Bukanlah ambil masa sampai 1 jam, 2-3 jam untuk kuliah pun. Sampai azan speaker luar tak boleh buka. Negeri-negeri lain ni, ada negeri lain yang tak boleh sekarang. Alasan dia mengganggu. Islam tak mengganggu orang lain. Oh, boleh. Tang Islam semua tak boleh hari ni. Orang bukan Islam main gendang sampai pagi tuan. Main mercun, main la ilaha illallah tuan. Boleh pula, tak ada pula ganggu, tak memikir pula hak orang lain. Kita azan pun 5 waktu je tuan-tuan. Bukan setiap saat azan, kejap-kejap azan, kejap-kejap azan. Tu ya baru betul. 5 minit azan, 5 minit azan. Dia ni apa hal? Kan? Tak ada. Tapi tak boleh kan sekarang? Ada negeri tak boleh tuan. Johor ni alhamdulillah lah. Kan? Nak buka Quran, kita boleh buka Quran 5 minit. Jadilah nak kejutkan orang tidur. Sebab itu buat speaker mahal. Surah masjid kena speaker kena mahal. Jangan surah masjid speaker bunyi Allahu Akbar. Macam tak bunyi. Macam speaker sini kan sedap. Barulah orang nak datang. Ini speaker pun Allahu Akbar. Slow. Orang Islam ni kena kemas buat kerja. Imam suara tak sedap pun jadi sedap kalau speaker elok. Ini wire yang pakailah misal kabel tu. Cacak tiang satu sini. Tiga dia punya ni mikrofon dia. Yang boleh cabut-cabut tu lah. Macam Saudi kan, dia haram kan. Dia main cabut-cabut satu tiang tu. 3-4 speaker tu. Tang jauh. Ni imam situ speaker. Boleh lagi tarik suara. Kuat ni. Ini okey lagi lah. Yang gantung kat sini ni. Buat jatuhlah klip dia. Terbakarlah dalam tu pius. Pakai cantik sikit lah. Biar kemas sikit. Keluar duit sampai 5-60 ribu. Buat PA sistem. Barulah kuliah bergema. Baru sedap rembat. Baru tahan telinga. Sikit dia ustaz rembat juga kan. Ini bunyi pun pelepeh bunyi. Tengah rukuk. Allahu Akbar sujudlah. Tukar dah. Ya makmum di belakang agak cabut tu. Pak sakit telinga aku betul dah ni. Tapi sini tak ada lah, sini tak ada. Sini okey lah kan. Tengok surau lah kan. Tengok kipas helikopter punya kipas. Itu pun orang tak nak datang. Helikopter bang, aircon kau tengok. Bersusun aircon kan. Kipas tak pasang tu. Kalau pasang tu tak tahulah kan. Ini pasang bila? Ramadan besok. Tak terasa kan. Sekarang ni sejuk lah. Orang tak ada. Sejuk lah. Ramadan seorang padat. Aircon pun tak terasa. 4 ni. Kan? Biasalah tuan-tuan. Bila sejuknya? Dah penghujung musuh. Baru sejuk. Ramadan lah. Kalau Ramadan ni 20 ke atas baru rasa sejuk. Sejuk pula aircon sekarang. Sejuk lah orang dah tak ada. Tinggal sebagi. Tinggal sebagi. Sejuk lah. Masa malam pertama melempah macam Masjidil Haram lah tu kan. Panas dah cikgu. Tambahlah aircon. Tak kuat lah aircon suara ni cikgu. Ini pun dah
Tak kuat cikgu tu, cikgu tambah ni lah. Bincang pula tambah helikopter ni kan. Tak sejuk jugalah cikgu ni kena pasang aircon. Tunggulah 20 akhir besok insya-Allah menggigil. Suruh cikgu perlahan sikit lah aircon, sejuk sangatlah. Mana tak sejuk, 2 baris je tinggal. Biasalah tu. Kan? Biasa, tak ada masalah ni, semua kecil punya hal lah. Masajiduhum amirah wa khiya kharabun minal huda. Tuan-tuan tahu masjid betapa cantik, kapet. Tapi ni kapet kau mana? Kapet. Aku pernah sembahyang kapet tenggelam berbuku laliu. Ini apa? Ini min asari sujud lah. Kau tak ada sejadah ni, mau melecet dari ni. Tukarlah, bagi yang lembut sikit lah. Apalah cikgu. Ni berapa tahun dah cikgu? 3 tahun. Kapet apa 3 tahun? Kapet yang tenggelam sikit tu. Bau sedap semayang. Itu memang sujud lama pun tak ada kesan dari lebamnya. Ini memang patutlah lebam pun. 3 kali tengah lebam lah. Simahum min asari sujud. 3 kali je tanya. Zap. Bukan takat lebam bang. Hitam tu dari. Woi, kuat sujud dia ni. Mana tak kuat kau tengoklah kapet kau. Kapet bagi lembut. Ini kapet imam je yang lembut. Tengok. Kapet imam sampai 3 letak ni, saya pun tak tahu apa sebab. Imamnya kapet 1, 2. Ini apa hal sampai 3 ni? Dia imam je. Kalau kau nak rasa lembut, kau jadi imam lah. Apalah tuan-tuan. Tak payah sampai 3 imam, kapet 1 cukup. Aduh. Saya kadang-kadang saya pun pelik kat nanya kat saya kan, apa kapet imam 3, kapet orang lain semua 1 kan. Sejadah sampai 3. Asal pergi Mekah beli sejadah untuk imam je. Imam 3, 4 sejadah. Aku tengok sampai tenggelam lah. Sini tak ada lah. Sini okey lagi lah, kapet boleh lagi lah, boleh lah. Aku pernah ceramah kat Universiti Pertahanan Nasional tau, UPNM, dekat Sungai Besi tu kan. Waktu tu Tan Sri Zul, dia punya Naib Chancellor lah. Aku datang surau tu, aku komen lah. Aku cakap, Tan Sri, apa surau UPNM ni, universiti ni? Kerah nak mampu. Tukarlah baru, tak ada duit ke apa? Hari ni aku ceramah, 2 minggu lepas tu kapet baru. Panggilnya aku balik. Ustaz, datang ceramah tempat surau kami. Aku pergi. Ustaz tu lah, dalam masa 2 minggu ni, Ustaz, dia kata, saya perintahkan untuk kapet baru. Ni, Ustaz rasa tebal tak? Aku kata, okey. Boleh sebenarnya, nak kena tuan-tuan ni semua nak kena balun dulu baru boleh buat. Kata tak balun tak boleh. Itu Tan Sri tau. Tan Sri Zul ni tuan-tuan, dulu UPNM punya Naib Chancellor lah. Lepas tu dia jadi Panglima Angkatan Tentera kan. Lepas daripada tu sekarang dah pensiun tuan. Aku sound dia direct ke depan-depan. Tan Sri, ni kapet kerah ni aku cakap. Ini bukan min asal sujud ni. Ini koyak dari ni. Hari tu kat mesyuarat. Lepas aku balik dia mesyuarat. Lepas 2 minggu, dia orang beritahu, Ustaz, kapet dah baru, Tan Sri nak panggil balik. Aku datang balik semula. Dia siap tunjuk lagi. Ustaz tengok kapet ni. 2 minggu Ustaz, saya kumpul duit. 2 minggu dia kata. Siap. Ustaz nak kami lekeh kau. Bukan aku kata lekeh. Boleh buat, kenapa tak buat? Ni surau ni boleh buat ni. Iklan lah sikit. Siapa nak sponsor kapet? 1 kaki persegi RM10. Kira lah. Nak lapangkan kubur. Bersedekah untuk ini, selagi orang guna, selagi manfaat, selagi itulah sejuk kubur. 10 kaki persegi je tuan-tuan. 1 kaki persegi RM10 je tuan-tuan. Ini berapa kaki persegi je ni. Ni infak amal jariah. Iza mata ibni Adam inqata amalu illa min salas. Sadaqatun jariyatun. Sedekah yang berjalan terus, yang takkan habis tuan-tuan. Tuan-tuan je perasan habis, sebenarnya duit tu takkan habis. Allah kata apa? Aku ganti balik lebih pada tu yang kau bagi tu. Sebab itu orang bersedekah ni tuan-tuan, mana pernah habis duit? Belum pernah orang kata, aku pasal apa ke dana ni, pasal banyak sedekah ni. Belum ada. Yang selalu yang apa ke dana ni tuan-tuan, yang kedekut bakhil ni. Kau kata kau menyimpan tapi tak agak ada duit. Ulah aku pun pening lah. Tak ada duit aku, tak apa yang aku simpan. Pasal kedekut bana. Kukut lah, kukut. Kukut ni bukan takat bakhil lah. Kukut lebih teruk pada bakhil lagi. Lepas ni cikgu umum buat iklan hari Jumaat. Kita surau perlukan kapet, kita buka 1 kaki persegi RM10. Siapa nak bagi lebih silakan.
Siapa nak bagi 1 kaki persegi, silakan. 2 minggu, settle. Besok aku datang, kapet dah baru. Luar dalam, baru semangat sikit kan. Baru sedap merembat lagi. Ini semua nak cakap macam mana kan? Dah ada dah? Dah ada. Kau tengok pengusi kau orang. Dah ada dulu. Nampak. Nampak. Macam tu ni. Ini kapet sedih betul tengok kan. Kapet. Selesalah semayang. Kadang sejadah kat surau masjid tak berbasuh. Aduh, lemah perut dah tengok. Tapi surau ni okey lah. Tengoklah yang duduk sini siapa kan. Bukan koman-koman duduk sini kan. Aku nak datang sini pun malu nak ngajar sini. Tapi kau dah panggil, aku belasah je lah. Kemudian masjid. Tapi kita alhamdulillah lah di Batu Pahat ni rezeki tuan-tuan lah kot. Barakah duduk sini, doa para alim ulama. Tuan-tuan masih lagi boleh berkuliah lah kat masjid dan sebagainya. Kemudian kata Nabi lagi, ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di kolong langit. Tuan-tuan tengok hari ni. Bercakaran orang-orang agama, la ilaha. Ada isu cakaran, ada isu debat, ada isu. Sampai bila nak selesai masalah ni? Yang duduk di kolong langit ni. Kan? Itu yang masalah berdebatnya, yang masalah bayarannya, macam-macam. La ilaha illallah. Bila nak selesai masalah agama? Kan? Lepas seorang-seorang ustaz, keluar ustaz ni datang cakap. Lepas tu ustaz ni cakap. Lepas tu ustaz ni pula, bawa lah isu baru, bawa lah ini. Baca lalu habis kita hari ni tuan-tuan. Allah. Yang baca lalu siapa? Kita ni yang tak ada ilmu ni lah. Dia orang sedap lah berdebat, berbahas. Yang nganga siapa? Kita ni. Tuan-tuan. Tengok isu apa tuan-tuan. Isu sembahyang atas kursi. Masih sampai hari ni duk bahas, tak habis lagi. Ni timbul pula isu baru. Penjarakan nak ni. Keluar lagi. Seorang kata macam ni, seorang kata macam ni, seorang kata macam ni. Kenapa nak takut, kenapa nak itu? La ilaha illallah. Ini bukan calang-calang ulama-ulama duk atas itu tuan-tuan. Dia dah bahas. Dia dah rujuk dah kitab, dah berijtihad dah tuan-tuan. Kita ni apa yang pandainya? Kan? Tahu tuan-tuan hari ni. Semayang kita macam mana? Ni Nabi kata. Tuan-tuan sikit kita nak habis dah. Dah pukul 9 ni. Dari mereka lah keluarnya fitnah dan kepada mereka lah fitnah tu dikembalikan. Betul tak tuan-tuan? Dia orang yang bawa benda-benda ni, akhirnya dia orang kena jawab balik benda tu. Dia orang yang kata tak boleh lah semua-semua ni, dia orang kena jawab balik. Kita ni nunggu je lah mana yang betulnya. Jarak ke tak jarak ke, jarak tak jarak ke, tunggu je lah. Dari dia lah ni, dia orang ni buat pasal. Ulama dah keluarkan untuk menghindarkan mudarat, jarakkan. Selesai, tutup kes. Datang pula celah, masuk ini pula kata tak ada dalil, ini tak ada hadis, tak boleh ikut dia orang ni. Ini ulama tak betul. La ilaha illallah. Lepas tu ulama jawab balik, macam mana nak betulkan kaedah dia? Buat balik semula. Sampai bila? Ulama syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Dua-dua ni dari dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ni Nabi sebut ni dah berlaku ke? Dah berlaku. Benda yang dah berlaku tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita jaga-jagalah. Dunia dah nak hampir kiamat sangat-sangat. Semua yang Nabi sebut dah pun terjadi. Jadi tuan-tuan cukup takat itu, insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan. Nanti cikgu akan kontak lah benda ni untuk pengajian kitab Qaulul Tam fil Ahkamil Imam wal Ma'mum, dalam membahas bicara tentang imam dan makmum. Insya-Allah kita bicarakan supaya kita lebih faham macam mana kita nak sembahyang berjamaah. Nak dapat rakaat ke tak dapat rakaat, boleh tinggal ke tak boleh tinggal. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.